Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, thumma alihi al-kiram wa ashabil azam, khusus sahibul hazal kitab lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allah ya alim alimna min ilmika ma tarda bihi anna wa la tu'akhizna bima ta'lamuhu minna. Ya alim khalliqna bi khuluqin ilmin wa haqqqiqna bi haqa'iqil ilm. Allahumma salli wa sallim wa barik ala maulana Muhammadin nur al-muslim salim nurihi wa ala alihi kulli hatin wa nafasin ala ma wasi'ahu wa ilmuka. Amin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Menyambung kepada kitab Tanbihul Ghafilin. Besok minggu ketiga kita baca kitab Tanbihul Ghafilin, bab tasawuf. Minggu pertama kita baca bab akidah. Baik, masih lagi dalam tajuk iaitu sabar menghadapi musibah. Okey, habis ni penghujung-penghujung tajuk. Kalau saya punya buku 367 368. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, as-sabru salasatun, sabru 'ala at-ta'ah, wa sabru 'ala al-ma'siyah, wa sabru 'ala al-musibah, wa sabru 'anil ma'siyah. Faman sabara 'ala al-musibati hatta yaruddaha bi husni 'azaiha, kataballahu lahu 300 darajah. Wa man sabara 'ala at-ta'ah kataballahu 600 darajah. Wa man sabara 'anil ma'siyah kataballahu lahu 900 darajah. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sabar itu ada tiga. Sabar itu ada tiga. Pertama, sabar dalam menjalankan ketaatan. Sabar dalam menjalankan ketaatan. Itu maksudnya dalam kita menjalankan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, pasti di sana ada berbagai-bagai godaan, berbagai-bagai cubaan yang akan diserang oleh iblis, syaitan, manusia, macam-macam lah yang seorang kita ketika kita beribadah tu. Jadi kita perlu sabar dalam melakukan ketaatan tersebut. Contohnya ketika baca Quran, kita membaca satu muka surat, tak banyak pun, baca satu muka surat, dah datang perasaan jemu, syaitan masuk cucuk jarum, jamu, perasaan ingat benda-benda lain, menyebabkan kita kadang-kadang terhenti dalam membaca Quran tersebut. Bagi orang yang sabar dalam baca Quran tersebut, dia akan sabar menghadapi godaan tersebut. Dia akan cuba untuk menghindarkan diri daripada perkara apa yang diingatkan tersebut. Makan ke, minum ke,
Apa lah kan yang boleh mengganggu dia beribadah pada Allah Subhanahu wa taala. Sebab orang beribadah ni paling banyak diganggu tuan-tuan. Kita nak sembahyang malam kan, kalau kotuklah rumah kita, siapa kotuk kita pun tak tahu. Kerana perasaan kan dengar kena kotuk pun rasa macam ada kotuk. Dah datang takut kita, dah berhenti sembahyang kita. Tidur lagi takut. Macam-macam. Insan kena sabar. Sabar kita menghadapi segala godaan, segala ujian yang datang daripada luar ni, agar kita dapat tetap teguh dalam menjalankan ibadah pada Allah Subhanahu wa taala. Kedua iaitu sabar menghadapi musibah yang ni bala. Sabar menghadapi musibah bala. Bala kereta kono cara kat nak murid, bala kono apa lagi tuan? Kono apa jalan itu ada kereta dia apa je langgar lopak kono kereta ataupun ada orang potong kereta kita, ada orang tu marah dia kereta kena potong dikojar balik kan, ada macam itu tak sabar mana orang tu kena sabar menghadapi musibah ujian. Bala tu ujian lah tak kisahlah kematian anak ke, kematian isteri ke, kematian mak ayah ke, itu semua ujian daripada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah lagi tuan-tuan bertahun 10 Rasulullah dilantik jadi Rasul tuan-tuan. Rasulullah diuji dengan 2 kematian kan. Satu kematian iaitu kematian pak saudara dia Abu Talib yang sangat-sangat kuat menjaga dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kedua kematian isteri yang tercinta Sayyidah Khadijah pun orang yang sangat kuat membantu Nabi dalam perjuangan dakwah bagi dia. Habis semua harta Khadijah tuan-tuan dibagi dekat Nabi. Dua orang ni tinggal Nabi berada dalam keadaan yang sah. So disebut tahun 10 Nabi dilantik Rasul disebut sebagai tahun Huznun, tahun kesedihan. Sebab dua orang yang kuat sanggup Nabi telah dijemput oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah pun jemput Nabi dalam peristiwa Isra' Mi'raj tahun ke-13 tahun Nabi dilantik sebagai Rasul. Itu berlakunya peristiwa Isra' dan Mi'raj untuk pujuk hati Nabi. Ingat, manusia tak ada faedah hai kecinta manusia roh. Cinta Allah Subhanahu wa taala itu lebih utama. Baik. Sabar atas musibah, faham Ketiga, sabar meninggalkan maksiat. Sabar meninggalkan maksiat. Kita tengah sadap ni, main beliat ke, main beliat pun kan, main apa-apa lah, main game ke, main handphone ke, tiba-tiba azan datang, tengah syok tengok TV, tengah syok main handphone, azan. Sabar tak kita untuk menahan diri kita daripada meneruskan tengok apa yang kita buat tadi, dan kita tinggalkan, kita pergi ke masjid ke, pergi semayang ke, atau kita segera menyahut panggil ilahi pergi solat zuhur. Tapi kebanyakan kita banyak menangguhkan kan. Memang betul sabar dalam meninggalkan maksiat. Sabar kita daripada apa kita meneruskan main bola sepak kita, daripada kita meneruskan tengok TV kita, meneruskan daripada tengok handphone kita, sebab kita menyahut akan seruan Allah Subhanahu wa taala. Itu maksudnya sabar meninggalkan maksiat. Itu sebab Allah sebut dalam surah Wal 'Asr kan, wal 'asr innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa amilus solihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Demi masa sesungguhnya manusia itu dalam kerugian. Allah sebut sesungguhnya manusia itu dalam kerugian kalau dia tak rancang masa itu dengan baik. Illa allazi, kecuali orang yang beriman dan beramal soleh. Orang ini tak rugi.
Sebab dia berjaya merancang masa dia untuk Allah, untuk diri dia rancang. Dan Allah berwasiat dengan mutawasau, dengan kebenaran, dan juga berwasiat dengan kesabaran. Kebenaran dan juga kesabaran. Itu sabar tu. Sabar kita, orang disebut sabar. Allah suruh kita sabar bila kita buat satu perkara kebaikan, amal soleh. Maka siapa sabar atas penderitaan musibah sehingga ditolaknya dengan hiburan yang baik, maka dicatat baginya 300 darjat. Maksudnya apa? Dia sabar dalam menghadapi musibah. Dia gembira. Dia taklah gembira, dia sabar. Maka dia dicatat oleh Allah dengan 300 darjat. Dan siapa yang sabar berbuat taat, maka dicatat baginya 600 darjat. Siapa yang sabar meninggalkan maksiat, dicatat baginya 900 darjat. Itu kelebihan orang yang sabar. Pertama, sabar dalam menghadapi musibah, diterima dengan redha apa musibah tersebut, maka Allah angkat darjat dia 300 darjat. Orang yang sabar dalam melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah angkat darjatnya sebanyak 600 darjat. Orang yang sabar dalam menghadapi maksiat Allah, maka Allah angkat darjatnya sebanyak 900 darjat. Itu hadis Nabi berkaitan dengan sabar. Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma berkata, pertama yang tertulis dalam Lauhul Mahfuz itu ialah Allah la ilaha illa ana wa Muhammadur rasuli man istaslama liqada'i wa sabara bala'i wa syakara ni'mati katabtuhu siddiq wa ba'ashu yaumal qiyamah ma'a siddiqin wa man lam yastaslim liqada'i wa lam yasbir ala bala'i wa lam yashkur ala ni'mati wala yashkur ni'mati falyattakhis ilaha siwa'i. Maksudnya, akulah tu Allah yang tiada Tuhan kecuali aku, dan Muhammad utusanku. Siapa yang menyerahkan kepada keputusanku dan sabar atas ujianku dan mensyukuri nikmatku, aku catat ia seorang siddiq, dan aku bangkitkan mereka bersama siddiqin. Ini satu darjat yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala, siddiq. Yang dapat pangkat siddiq ni Sayyidina Abu Bakar ketika ia membenarkan peristiwa Isra' Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka ia telah diberi gelaran siddiqin oleh Allah Subhanahu wa taala. Siddiqin ni maknanya darjat yang kedua atau ketiga selepas Nabi dan Rasul. Kan doa kita tu, ma'an nabiyyin wasiddiqin wasyuhada'i wassalihin. Ma'an Nabi bersama, agar apa? Kita bersama dengan Nabi, bersama orang siddiqin, bersama dengan syuhada, bersama dengan orang salih. Mana yang kedua, pangkat yang kedua, tinggi dia punya kedudukan siddiqin tu. Maka Allah catat orang yang sabar ini di kalangan orang yang siddiqin. Dan siapa tidak menerima keputusanku dan tidak sabar bala ujianku dan tidak mensyukuri nikmatku
maka hendaklah ia menjadi Tuhan selain aku. Allah menyindir, menempelak orang yang tak sabar dalam menghadapi ujian Allah Subhanahu wa taala, tak mensyukuri akan nikmat Allah, tidak mampu, mana tak nak menerima keputusan qada qadar Allah Subhanahu wa taala. Allah suruh cari, apa cari Tuhan lain dengan aku. Kalau kau tak terima segala apa yang aku berikan kepada engkau, itu Allah Subhanahu wa taala. Moga kita dimasukkan oleh Allah ke dalam golongan orang yang sabar menerima segala ujian Allah, baik ujian manusia atau ujian daripada makhluk lainlah, jin dan syaitan, apabila dia cuba untuk mengacau kita beribadah pada Allah Subhanahu wa taala. Sabar tu banyakkan nak sobut sonang tu sabar ni, sobut sabar sonang. Nak kita nak menghadapi kesabaran tersebut tu yang payah. Nak kalau benda ujian tu datang ke kita, kan? Tiba orang datang jumpa kita, orang datang tuduh kita dengan macam-macam tuduhan. Tersabar kita dah menjawab kita. Tersabar kita dah, kan? Orang fitnah kita kadang-kadang, Ngok Nabi datang fitnah sebagainya, Nabi tak membalas pun segala apa yang orang caci tu, orang maki tu, orang fitnah tu. Nabi serahkan ia kepada Allah Subhanahu wa taala. Insya-Allah di sana ada jalan keluar, insya-Allah. Jadi kalau kita terima musibah, cuba kita bersabar dengan musibah tersebut. Nak musibah yang kocik-kocik ni, kadang tu yang banyak kita tak sabar. Kereta kena cara, kan? Kereta kena lumpur ke, kerana lumpur, kan kita jalan tapi lumpur, kita bongih ke lumpur tu. Tak apa pun lumpur tu tak salah kita yang salah bila lalu, kan? Yang salah kita lalu lumpur tu. Tapi kita yang marah lumpur sebab kita jadi kotor ke lumpur tu. Jadi sabar. Abdullah bin Mubarak berkata, musibah itu hanya satu bala, tetapi jika orang mengeluh maka menjadi dua bala. Yang satu bala musibah, yang kedua hilangnya pahala musibah tersebut. Itu kata Sayyidina Abdullah bin Mubarak. Dia kata apa? Musibah itu satu bala, dan bila kita mengeluh terhadap musibah yang datang ke kita tu, itu pun satu bala ke kita. Sebab apa? Yang pertama tadi memang bala lah ke kita. Kemudian kita mengeluh pula. Bila kita mengeluh, hilang pahala. Hilang pahala sebab kita tak bersabar dengan musibah tu. Maka itu pun satu bala. Sebab apa? Sebabnya Allah bagi kita pahala sebab kita sabar menghadapi bala. Sebab kita tak sabar, kita mengeluh, maka yang dapat yang apa? Hilang pahala kita. Itu pun satu bala daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kesimpulan apa? Bersabarlah terhadap segala musibah yang datang kepada kita. Moga-moga Allah limpahkan kesabaran kepada diri kita dan memberikan pahala yang lebih kepada kita sebab kita sabar dalam menghadapi musibah tersebut, dan musibah tersebut pun sebagai satu kafarah ataupun sebagai satu penghapus dosa-dosa kecil kita. Mana terhapus dosa kecil kita sebab kita sabar dalam menghadapi ujian Allah Subhanahu wa taala. Ali bin Abi Talib berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man asabathu musibah falyazkur musibatahu bi fa innaha min a'zamil masaib." Siapa yang berasa tertimpa suatu musibah, maka hendaklah
ia mengingati musibah kehilangan aku. Sebab itu termasuk musibah yang terbesar. Itu sabda Nabi SAW. Siapa yang ditimpa dengan suatu musibah, Nabi suruh dia agar ingat musibah kewafatan Rasulullah, musibah kehilangan umat Islam atas kewafatan Rasulullah, itu lagi besar musibah yang dia hadapi sekarang. Itu Nabi sebut dalam hadis ni. Kewafatan Nabi itu termasuk salah satu musibah yang terbesar dalam sejarah umat Islam. Nabi suruh kau nak, kok kita dapat satu masalah, ingat dia kata, musibah kematian aku lebih besar daripada apa yang kita hadapi musibah tersebut. Musibah kita mungkin berkaitan dengan musibah dunia. Banyak hutang. Anak minta duit, nak kerja. Handphone anak hilang. Minta pula duit, kan? Handphone hilang, atau handphone yang rosak. Kita tengah rosak ni, hujung bulan ni kan. Tiba-tiba ni, minta duit nak beli handphone barulah, handphone dah rosak. Sudah. Kok murah tak apa je nak, kurang-kurang Wah, 1,000 kan nak beli. Ni musibah. Sudah musibah. Kalau kita ingat musibah kewafatan Rasulullah lebih besar daripada apa yang kita hadapi sekarang. InsyaAllah Allah akan datang sifat redha, sifat kita untuk menerima segala ujian Allah Subhanahu wa ta'ala. Sayyidina Ali bin Abi Talib radhiyallahu an berkata, Rasulullah SAW telah bersabda, man ishtaqa ilal jannah sara'a ila khairat, wa man ashfaqa minan nar laha 'anil syahawat, wa man raqabal maut tarakal lizzat, wa man zahada fi dunya anta alaihil masaib. Siapa yang rindu kepada syurga, siapa yang rindu kepada syurga, segera berbuat kebaikan. Ingat, kita syurga Allah. Kita nak syurga yang dalamnya bersama dengan Nabi SAW. Maka kita pun mempertingkatkan lagi amal ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi suruh kita ingat syurga, banyakkan buat kebaikan. Siapa yang takut dari neraka, lupa pada syahwat, kan? Syahwat ke dalam buku saya selawat, takkan sah. Bukan selawat tu kan, salah tu. Kalau ikut pasal tu, waman ashfaqa minan nar laha 'anis syahawat, bab syahwat. Maksudnya apa? Siapa yang takut dari neraka, hendaklah ia melupakan pada syahwat dia, keinginan dia. Segera tinggalkan apa yang dia inginkan daripada syahwat tersebut. Potong selawat tu tuan potong, tulis syahwat. Takut besok apa, lama-lama masuk kita lupa, kita tinggalkan, ingat selawat. Payah tu. Dan siapa yang ingat mati, maka ia akan meninggalkan kesenangan. Kesenangan. Sebab apa? Memikirkan akan kekalutan. Apa yang berlaku di alam kematian tersebut. Takut kita tuan mati ni. Try mati tuan sekali, nak rasuk, kan? Kan ada tu satu video tu kan, seorang perempuan tu dia tak percaya akan adanya azab kubur, maka dia pakat dengan saudara lelaki dia kan, dia tidur perempuan tu tidur sebelah mayat dalam kubur, tapi tak kabus tanah lah, ditutup kubur tu dengan papan. Saudara lelaki dia tutup dengan papan. Bila tutup dengan papan tuan-tuan, golaplah kubur tu. Tapi perempuan tu adalah lampu
handphone Maka ketika seorang lelaki dia tutup kubur tu, dia melihat tiba-tiba mayat itu bergerak. Seperti ada orang yang menggerakkan. Dan tiba-tiba melotop mayat tu. Terpancut darah mayat tu ke tubuh perempuan tu. Kemudian dia melihat akan banyaknya ular-ular yang menyerang mayat tersebut. Kala jongking macam-macam. Sehingga menjerit perempuan tu. Segeralah seorang lelaki dia buka papan tu dan keluarkan ia daripada kubur tersebut. Nak tengok mana azab kubur, tengoklah. Itu baru cerita tuan. Bukan yang real. Yang real lagi lah tahu pada tu. Ada ulama kata mungkin ni mungkin soal mayat tu sekali saja dia datang soal, tak dapat, maka kalau dapat jawab, insya-Allah kubur kita akan jadi raudatul min riyadil jannah, taman daripada taman syurga Allah Subhanahu wa taala, diluaskan. Tapi kalau kita tak dapat jawab soal kubur, maka kubur kita akan jadi hifrun min huratul niram, lubang daripada lubang api neraka Allah Subhanahu wa taala. Kita nak biar kubur kita besok menjadi taman syurga. Allah luaskan kubur kita dengan nikmat dan sebagainya. Jadi siapa yang ingat mati, maka ia akan meninggalkan ingat mati ini bukan makna dia tuan dia nak mati, tak. Bila ingat mati, dia akan segera melakukan kebaikan. Dia akan jaga diri dia daripada perkara-perkara yang tidak baik. Maksiat ditinggalkan, perkara yang tak elok lah. Bila ingat mati tu, ingat kalau dia buat jenazah besok, kubur tu apa jadi, maka dia akan meninggalkan segala benda-benda yang menyenangkan dia. Dan siapa zahid atau zuhud di dunia, ringan baginya segala musibah. Ringan baginya segala musibah yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Orang yang zuhud, yang ni mengambil dunia hanya sekadar dia saja. Tidak diambil dengan tamak dan khalaba dan sebagainya. Begitu hadis Nabi SAW. Pesan Nabi kepada kita agar agar kalau kita rindu ke syurga, banyakkan beribadah. Kalau kita takut dengan neraka, tinggalkan syahwat. Jadi banyakkan ingat mati, tinggalkan kesenangan, banyakkan berzuhud pada Allah Subhanahu wa taala. Insya-Allah kita selamat dunia dan juga akhirat. Tercatat dalam kitab-kitab yang dahulu 6 baris. Al-awwal man asbaha hazinan ala dunya asbaha sakhitan ala Allah. As-sani man syaka musibatun nazalat bihi fa innama yashkuru rabbah. As-salis man la yubali min aibab atahu rizqahu illa yubali Allah min ayu abwab an-nar adkhalahu. Ar-rabi' man ata khati'atan wa huwa yadhaq dakhala an-nar wa huwa yabki. Al-khamis man kana akbaru hammihi syahwat nazallahu khawfal akhirah min qalbihi. As-sadis man tawadda'a li ghina'in li ajli dunyahu asbaha wa faqru baina 'ainai. Siapa yang pagi-pagi susah memikirkan dunia, maka ia pagi-pagi telah mendapat murka Allah Subhanahu wa taala. Mana? Siapa yang pagi-pagi hazinan asbah hazinan, sedih tu maksud dia, sedih. Mana? Siapa yang pagi fikir dunia maka ia akan mendapat kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang mengeluh kerana ditimpa musibah,
maka ia mengeluhkan Tuhannya. Aman. Maksudnya apa? Siapa yang mengeluh dapat musibah, maka bila ia mengeluh tu tanda dia tidak merdai akan apa qadar Allah terhadap dia. Sebab maka ia mengeluhkan Tuhan. Maka ia cuba seumpama cuba untuk menyalahkan Allah terhadap musibah yang ia hadapi. Ketiga, siapa yang tidak hirau dari mana datang rezekinya, maka Allah tak hirau dari pintu mana ia akan masuk neraka. Siapa yang tidak menghiraukan rezekinya itu datang daripada punca yang halal ataupun yang haram, semua diqabih, maka akhirat besok Allah akan tak hiraukan dia dan masukkan dia ke dalam mana-mana pintu neraka Allah. Tak jumpa pintu syurga, yang jumpa pintu neraka Allah Subhanahu wa taala. Itu sebab dalam masalah rezeki, tuan-tuan, kita kena berhati-hati. Pastikan rezeki yang kita cari itu halal. Dia punya punca tu halal. Hari ini kan banyak pelaburan-pelaburan, tuan-tuan. Pelaburan-pelaburan yang datang ke kita. Kan datang dalam Telegram lah, dalam WhatsApp lah. Dia tunjuk gambar dapat omeh, gambar duit berkopuk-kopuk. Dah mula kita tak nak dah. Dah nampak tu, dah terliur kita. Kita pun masuklah pelaburan tu. Tak tahu pun pelaburan itu halal ataupun haram. Kita masuk je. Yang penting dapat duit. Kanan. Ada tu je. Labur 1,000 dapat 15,000. Baik dia masuk, tuan. Dia kaya. Berjadah kita. 1,000 dapat. Disuruh kita masuk. Masuk pula ditipu kita. Kan? Banyak berlaku macam tu. Jadi berhati-hatilah dalam kita bila kita nak masuk satu pelaburan. Pastikan pelaburan itu dia punya tempat dia melabur tu adalah tempat yang halal. Bila tempat halal, insya-Allah rezeki yang kita dapat pun rezeki yang halal. Berarti menyalal duit banyak ni kan. Orang cari tu. Skema-skema ni. Orang pencet dan sebagainya. So kok hilang 200,000 dalam bank. Dah menangis itu kan. Baik. Siapa yang berbuat dosa kan, sambil tertawa, dia akan masuk neraka sambil menangis. Kan? Siapa yang buat dosa sambil tertawa dan yang lain berdosa, maka besok dia akan masuk neraka dalam keadaan yang menangis. Siapa yang sibuk memuaskan syahwat semata-mata, maka Allah akan mencabut dari hatinya rasa takut kepada akhirat. Itu orang yang mana dia buat dosa sebanyak-banyak, dia ikut nafsu dia, maka tidak akan rasa takut dia terhadap perbuatan dosa itu. Tak takut dia nak masuk, tak boleh fikir nakut, tak takut dia fikir siratul mustaqim, tak takut dia fikir bila bertemu kita besok kita akan berada dengan Allah, tak takut dia. Maka tak ada takut. Syaitan akan hilangkan, iblis akan hilangkan perasaan takut dia kepada akhirat sebab banyak melakukan dosa. Yang terakhir, yang keenam, siapa yang merendahkan kepada orang kaya kerana harta kekayaannya, maka selalu terbayang di luar matanya akan kemiskinan. Sebab siapa yang suka menghimpit-himpit orang kaya, kan, dihimpit orang kaya, himpit orang politik. Sebab himpit sebab nak dapatkan kekayaan orang politik tu, dapatkan kekayaan orang kaya tu, di jack macam-macam dibuat. Sebab apa? Harta kekayaan orang tu. Maka apa? Allah maka besok Allah akan bayangkan di mata dia, maka dia akan sentiasa berada dalam kemiskinan. Maksud miskin bukan miskin
Miskin bukan miskin rata. Dia mungkin dapat rata daripada orang kaya tu. Dia dapat lah. Mungkin orang itu sebab jejak, orang kaya tu bagilah duit. Miskin dari segi miskin amal, miskin akhlak anak, miskin akhlak isteri. Itu semua miskin tu. Kita ingat, miskin ni bukan hanya miskin dari segi zahir, batin pun miskin. Kita tak beramal, miskin kita dari segi batin kita kepada Allah. Bila kita mati besar, bila kita berakhirat, tengok tak ada satu pun amal kita sebab apa? Kesalahan kita. Dalam kita buat amal tu ada di sana kesalahan, ni maka Allah buang segala pahala kita dan gantikan dengan dosa. Maka itu barulah kita akan menangis. Kenapa? Kita buat perkara yang boleh memberikan kemerbayaan kepada diri kita sendiri. Jadi maksudnya kesimpulannya adalah kita bersabar atas ujian Allah Subhanahu wa taala. Baik sabar dalam melakukan ketaatan, sabar dalam menghadapi bala, dan sabar juga dalam menghadapi maksiat. Moga-moga Allah masukkan kesabaran dari kita atas segala apa yang datang, musibah ke, nikmat ke, Allah masukkan semua agar kita berjaya untuk menangani akan kesabaran tersebut, dan moga kita beroleh kejayaan dunia dan juga akhirat, dan insya-Allah kita akan dimasukkan dalam syurga Allah Subhanahu wa taala dengan jayanya, insya-Allah berkat dengan kesabaran kita tersebut. Wallahu a'lam. Soalan terus Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya alim kulla ulum ya sami' du'al mazlum la taj'al fi majlisina syaki wala mahrum. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.